PD Kelang yang dikasihi para penceramah jemputan dan ketua-ketua panitia Bahasa Melayu daerah Kelang sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini. Pihak Urustia mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke Wacana Ilmu 4.0, Amalan Terbaik Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah PDPR pada hari ini. Juga terima kasih yang tidak terhingga atas kesediaan pihak penceramah memenuhi undangan untuk perkongsian ilmu. Petik kenanga indah disemat, gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan Encik Alamin bin Bahrom untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa. Bagi yang bukan beragama Islam, boleh berdoa mengikut agama masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, pada pagi yang berkat ini, sempena Wacana Ilmu 4.0 Amalan Terbaik PDPR ini, kami menadah tangan dan bersyukur kehadrat-Mu ya Allah di atas segala nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah, kami memohon agar jadikanlah majlis kami ini majlis yang Engkau radai dan berkati. Hindarilah segala masalah dan lancarkanlah majlis kami pada pagi ini ya Allah. Ya Latif, Ya Rahman, kurniakanlah kami taufik dan hidayah-Mu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan di dalam perhidupan kami di dunia maupun akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, sentiasa mematuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ampunilah dosa dan keterlanjuran kami. Jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam keredaan-Mu ya Allah. Ya Munzilal Barakah, berkatilah dan jayakanlah usaha PPD Kelang dalam menganjurkan segala program demi melahirkan guru-guru yang berkualiti. Mudah-mudahan wacana ilmu ini dapat memberi manfaat kepada guru-guru dan anak-anak didik kami nanti. Rabbirfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya dafi'ul bala ya Allah, ya dafi'ul bala ya Rahman, ya dafi'ul bala ya Rahim. Idfa'na kulla bala'id dunya wa bala'il akhirah wa syarrad dunya wa syarral akhirah minal aduwwan minal insi wal jinni wa minasy syaitani wal iblis. وما يطير في هواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Encik Alamin. Adab berbahasa menyampaikan pesan, adab upacara menyampaikan ucapan. Majlis diteruskan dengan menjemput Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran Daerah Kelang untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih yang dikasihi lagi dihormati Puan Zulfarita selaku moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pegawai-pegawai SISC Plus, Puan Zalinda, Puan Nur Maizatul Azura
Puan Nuliza mungkin ada, begitu juga dengan pegawai-pegawai PPD yang lain, dan juga kepada para pembentang yang dihormati, kepada siapa lagi ya, kepada guru-guru, ketua-ketua panitia BM daerah Kelang. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa secara maya. Siapa tahu siapa ni sangka pada masa mungkin tahun lalu 2 tahun lepas kita tak pernah terfikir pun bahawa kita akan berjumpa secara maya pada kebanyakan masa untuk tahun ini, dan kita tak tahu sampai bila. Jadi dalam dunia serba ketidaktentuan ini ataupun kita panggil VUCA dah vulnerable, apa lagi, uncertain, begitu dengan complex dan juga ambiguity. Jadi semua tu dalam bahasa Inggeris lah, tapi vulnerable ni maksudnya apa dia selalu bergerak dengan pantas lah Jadi dalam dunia yang bergerak secara pantas ni, terutamanya dalam ketika pandemik COVID ni kita pun tak tahu, macam katalah teknologi yang sering berubah dan kita juga kena perlu keep up dengan teknologi tersebut. Contohnya kalau misal macam tahun lepas kita tak pernah pun bermesyuarat secara maya seperti ini, tetapi mulai tahun ini kita belajar macam mana nak buat kelas secara Meet, secara Zoom dan sebagainya dengan anak-anak murid kita. Kita tak pernah melaksanakan membuat rakaman untuk PDPR anak-anak murid kita. Jadi sekarang ni kita dah belajar macam-macam. Jadi teknologi ni bergerak dengan pantas. Jadi kita kena mengambil cakna tentang perkara-perkara ini supaya kita tidak ketinggalan. Yang V kemudian yang U pula uncertainty. Jadi dalam dunia yang sekarang ni memang ketidakpastian. Tetapi macam mana pun walaupun dalam keadaan yang tidak pasti apabila pandemik ni, kita perlu menentukan sasaran kita Jadi PDPR tuan-tuan dan puan-puan harap-harapnya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana dedikasi melaksanakan tugas walaupun banyak halangan, banyak kekangan yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi untuk membuat PDPR ini kepada anak-anak murid. Begitu juga untuk key in saya diberitahu bahawa tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya dah buat kelas tapi nak key in tak boleh. Jadi itu adalah masalah-masalah teknikal lah yang perlu kita hadapi juga dalam keadaan VUCA ni. Dan seterusnya C complexity. Dunia sekarang ni memang semakin kompleks, tidak mudah seperti zaman dahulu. Kalau sekarang ni macam-macam pandemik ini dengan gejala-gejala sosial yang berlaku di sekeliling kita. Jadi dunia menjadi semakin kompleks. Tetapi kita perlu juga menyediakan anak-anak murid kita dengan mengadakan PDPR dan juga kita memantau mereka melalui pentaksiran bilik darjah mereka dan akhirnya ambiguity. Ambiguity ni maksudnya kabur, samar-samar. Jadi dalam keadaan sekarang kita tak tahu bila pandemik ini akan berakhir, masih kabur, masih samar-samar. Tetapi macam mana pun PDPR perlu diteruskan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan guru-guru yang berkongsi amalan terbaik untuk hari ini supaya kawan-kawan kita yang lain dapat berkongsi, dapat adapt dan adopt sebab kita ni kena adaptasi lah segala apa yang ilmu yang kita dapat hari ini supaya dapat dimanfaatkan untuk anak-anak murid kita. Jadi perkongsian ini adalah satu cara yang terbaik. Ini juga adalah sebahagian daripada PLC sebenarnya. Sebab PLC itu dia secara asasnya apa jenis PLC sekalipun, dia pun book review ke lesson study dan sebagainya, dia bermula dengan fokus. Kita fokus kepada apa isu yang ada. Jadi fokus. Selepas itu kita berkumpul bersama-sama sebab kita ni sekarang bukan bekerja secara bersendirian. We are not alone walaupun kita berada di rumah masing-masing tetapi kita masih boleh berbincang dengan kawan-kawan, sama ada kawan-kawan satu sekolah ataupun kawan-kawan satu daerah dan sebagainya untuk kita fokuskan kepada isu kita.
Jadi kemudian ya setelah kita fokus pada isu tu, kita bincangkan untuk kita cari amalan yang terbaik inilah ya. Kita cari ya, jadi kita improve, kita tambah baik pengajaran dan pembelajaran anak-anak murid kita supaya lebih berkesan. Itu improve. Jadi S, I dan akhirnya share. Jadi hari ini adalah fasa ketiga lah dalam PLC sebenarnya, sharing, iaitu berkongsi amalan terbaik. Jadi terima kasih dan tahniah kepada pegawai-pegawai SIC dan juga kepada ketua-ketua panitia Bahasa Melayu kerana mengusahakan Google Meet seperti ini. Jadi ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua dan untuk anak-anak murid kita, kerana kemenjadian anak-anak murid kita lah yang paling penting. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi dan tahniah, selamat berkongsi pengalaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Saadah atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, perkongsian ilmu kita pada hari ini terdiri daripada beberapa slot. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput pembuka slot yang pertama pada pagi ini, iaitu Encik Arasu, anak lelaki Sekar, Ketua Panitia Bahasa Melayu dari SJKT Jalan Meru, dengan tajuknya Amalan Terbaik PDPR Fotografi. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Kak Zulfarita. Semua boleh dengar suara saya, Cikgu? Boleh tak? Boleh ya? Baik, selamat sejahtera kepada semua KPDM Daerah Klang dan juga para penceramah. Baik, hari ini saya diberikan peluang untuk berkongsi pengalaman saya melaksanakan PDPR Bahasa Melayu dalam tempoh pandemik ini. Baik, saya akan present skrin saya. Tolong cek Cikgu, boleh nampak tak skrin? Sudah share. Boleh nampak Cikgu? Sekarang okey ke Cikgu? Saya dah share dah. Okey ke? Boleh ya? Okey. Okey. Baik Cikgu, hari ini perkongsian amalan terbaik PDPR. Baik, saya akan sampaikan perkongsian saya dalam tajuk fotografi. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Cikgu Arasu. Saya berkhidmat di SJKT Jalan Meru dan KPBM Sekolah SJKT Jalan Meru. Baik. Sebelum saya menerangkan secara detail, ini adalah poster pertandingan fotografi peribahasa 2020 yang kita anjurkan di peringkat sekolah. Saya akan zoomkan. Cikgu boleh tengok. Ini poster yang kita buat di peringkat sekolah dengan syarat-syaratnya, dan kita ada QR code dikasih. Dalam QR code ini ada borangnya. Okey, kenapa kita bercadang untuk menganjurkan pertandingan fotografi ini sebenarnya? Baik, dia ceritanya bermula macam ini. Kita di sekolah ni, kita adalah beberapa minggu yang lalu kita ambil gambar. Kita ambil gambar dan inilah gambar yang mencetuskan idea pertandingan fotografi. Saya yang ambil gambar ini, dan masa saya scroll balik gambar ini, saya teringat peribahasa bagai isi dengan kuku. Itu peribahasa yang saya klik in my mind apabila saya tengok gambar ini, dan gambar ini memberikan idea kepada saya, kenapa tak boleh anjurkan, kenapa kita tak anjurkan satu aktiviti di mana murid ambil foto yang berkaitan dengan peribahasa yang diberikan, sebab kita tak boleh bersemuka dengan murid. Jadi aktiviti ini sebenarnya boleh dilaksanakan dari rumah sebenarnya. Jadi I think this will be a good idea yang baik, idea yang boleh boleh murid buat
tanpa ada sebarang kekangan dan murid boleh masih meneruskan pembelajaran mereka walaupun mereka berada di rumah. Okey. Peranan fotografi dalam PDP. Baik, guru-guru pada hari ini beruntung kerana memiliki pelbagai kemudahan teknologi bagi membantu mereka menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam mendidik pelajar kita. Salah satu jenis teknologi yang memudahkan guru dalam melaksanakan pengajaran dengan berkesan melalui teknologi fotografi. Biasanya apabila kita melaksanakan PDPC di sekolah, kita akan menggunakan pelbagai gambar, poster ke, gambar dekat screen apa tu, slideshow ke, kan? Sebenarnya kita yang ambil gambar tunjukkan kepada murid, tapi aktiviti ini akan memberi peluang kepada murid untuk mereka menerokai bidang fotografi di samping itu boleh belajar bahasa. Okey, mengapakah pertandingan fotografi? Ada macam-macam jenis aktiviti, tapi kenapa kita pilih pertandingan fotografi? Baik, murid-murid berasa sangat bosan mengikuti kelas online dan membuat lembaran kerja. Memang murid bosan. Kelas online ni kan cikgu, masa awal-awal pandemik bulan 3, bulan 4 budak seronok. Sekarang pun budak sudah rasa sangat boring dengan kelas online. Sebab dia berlaku benda yang sama. Masuk dalam kelas online, kita mengajar, murid dengar, buat exercise, hantar exercise, itu saja. Benda yang berlaku, yang biasanya berlaku di sekolah, sekarang berlaku dalam kelas online. Tapi tidak ada sebarang perbezaan. Jadi masa ini murid-murid sangat suka dan pandai menggunakan telefon pintar. Jadi kelebihan murid ini harus digunakan dengan lebih positif ke arah kecemerlangan akademik. Aktiviti fotografi mampu menarik minat murid untuk mengikuti pengajaran guru kerana pelajar lebih minat belajar sekiranya penerangan guru disertakan dengan gambar-gambar menarik. Dan pertandingan fotografi ini juga mampu meningkatkan pemahaman murid terhadap sesuatu konsep atau tema yang hendak disampaikan. Melalui gambar, murid akan mudah memahami mesej yang disampaikan oleh guru. Dan juga aktiviti ini merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir lebih jauh dari apabila gambar memaparkan sesuatu konsep dengan jelas, malah gambar mendorong penerokaan dan perkembangan idea murid. Tugas guru dalam menerapkan ilmu menjadi lebih mudah dan berkesan dengan bantuan gambar. Dan aktiviti fotografi bukan sahaja untuk murid-murid pandai sahaja, tapi murid-murid lemah juga akan berasa lebih seronok kerana dapat menggunakan telefon pintar. Kan biasanya kelas online budak pandai-pandai yang ada laptop dekat rumah, dia akan masuk, dia akan belajar. Tapi budak yang memang ketinggalan, budak yang lemah tu, dia sangat boring dengan kelas online sebab there is no difference kan between kelas semuka dengan kelas online. No difference. Sebenarnya konsep dia sama aja. Tapi kalau kita buat aktiviti macam ini kan, secara tidak langsung murid akan belajar sedikit sebanyak bahasa kerana mereka menggunakan telefon pintar. Okey, objektif pertandingan ini. Baik, sebenarnya ini adalah aktiviti. Aktiviti fotografi dalam bahasa. Tapi kita buat dalam mood pertandingan sebab kalau ada pertandingan murid akan bersaing antara satu sama lain. Sebab itu kita buat dalam mood pertandingan. Baik, objektif pertandingan ini adalah memperkukuh pemahaman murid dalam peribahasa Melayu, menarik minat murid untuk terus belajar walaupun tidak bersemuka dengan guru, mencungkil bakat fotografi dalam kalangan murid, mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Okey. Baik, saya akan share dengan cikgu Google Form ini. Ini adalah form pertandingan. Okey. Boleh nampak ya, cikgu? Okey. Baik, ini adalah borang yang kita sediakan untuk melaksanakan pertandingan ini. Baik. Sebenarnya pertandingan ini masih berjalan sampai 30 November, masih going on lah. Okey. Jadi ini adalah poster kita, tadi saya dah tunjuk. Once murid sudah scan QR code ini, murid perlu isi lah nama murid, kad pengenalan, alamat email, kelas. Sebab kita buat pertandingan ini untuk tahun 5 sahaja. Tahun 6 ada program lain, tahun 4 ada program lain. Jadi hari ini saya hanya akan kongsikan dengan cikgu program pertandingan ini sahaja. Okey, contohlah cikgu saya isi. Contoh. Okey. Once murid sudah isi ini, tekan next. So dalam ini ada soalan. Okey. Jadi
Arahannya adalah satu gambar sahaja bagi setiap peribahasa. Kita bagi peribahasa, gambar itu memang tidak boleh diedit, tidak boleh dihiasi dengan tulisan atau emoticon. Tak boleh. Sebab kita nak tengok keaslian gambar itu. Baik, contoh macam inilah cikgu peribahasa yang kita akan bagi. Murid boleh ambil gambar mengikut kreativiti dia. Sebab ini baru julung kali kita adakan program ini di sekolah kita. Jadi kita bagi sedikit kelonggaran kepada murid. Kita nak bagi murid itu menunjukkan kreativiti mereka tanpa apa-apa batasan. Okey, contoh kalau ulat buku dia ada dua jenis, dua style gambar yang boleh diambil. Satu, kalau murid itu dapat ulat, boleh letak buku, ambil gambar pun kita terima, dan dia ambil buku, baca dan orang ambil gambar pun boleh. Ataupun ahli keluarga dia yang baca buku, meja dia ada banyak buku dan dia baca, kita ambil gambar. Kalau murid ambil gambar itu, murid kena masuk dekat sini, add files. So, ada 20 peribahasa kita sudah sediakan yang biasanya murid gunakan. Saya akan share, cikgu saya akan share ini. Okay, so once murid sudah ambil semua, sebab ini masa COVID ni kita tak boleh bagi murid keluar dari rumah. Jadi kita bagi peribahasa-peribahasa ini yang murid boleh ambil gambar dari rumah. Contoh belakang parang kalau diasah pasti akan tajam. Gambar ini sebenarnya murid boleh ambil dari rumah. Kalau cakar ayam pun senang, conteng-conteng dalam kertas putih boleh upload, tak ada masalah. Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Masukkan duit dalam tabung pun diterima. Masa itu emas, senang. Okay? Jadi peribahasa-peribahasa ini sebenarnya memang boleh diambil gambar dari rumah. Kita sudah bincang peribahasa ini dalam mesyuarat kita dan kita bagi peribahasa-peribahasa ini. So once murid sudah hantar, just tekan submit, kita akan dapat gambar itu. Okey, setakat ini ada soalan ke cikgu? Setakat ni okey ke cikgu? Jelas? Jelas. Jelas. Okey. Baik. Baik cikgu, sekarang kita akan buat satu aktiviti. Okey, saya dah bagi link Google Form. Link Google Form dekat bahagian chat. Okey, cikgu boleh tekan link ini. Dan cuba cikgu tangkap 3 gambar sahaja cikgu. Just isi benda ni, nama penuh, alamat email, nama sekolah, lepas tu just ambil 3 gambar ini saja. Ulat buku, bagai isi dengan buku, masa itu emas. Tolong upload. Kita tengok macam mana gambar yang cikgu ambil. Ini contoh aktiviti yang cikgu boleh praktis kat sekolah cikgu. Kita buat sedikit aktiviti. Minta upload gambar-gambar ni cikgu, just ambil simple-simple je. Nanti saya akan tunjukkan gambar yang murid hantar. Boleh cikgu 5 minit? Tiga peribahasa je. Ulat buku, bagai isi dengan kuku, masa itu emas. Okey, nanti saya boleh tengok gambar dulu dekat sini.
Ambil simple-simple cukup je kau. Simple-simple je. Okey cikgu, saya share juga link ini dalam grup WhatsApp. Mungkin ada yang guna laptop kan susah. Okey, Cikgu Nur Azimah dah hantar. Kita tunggu at least 3 cikgu, 3 orang. Okey, dah 2. Saya dah masukkan dalam grup cikgu, grup KPBM. Boleh juga jawab dari sana. Okey, dah cukup 3. Yang lain tolong hantar cikgu, yang lain pun hantar juga. Kita ambil contoh saja 3 ni. Okey. Okey, kita lihat gambar Puan Nur Azimah dulu. Ulat buku. Kita cek. Ulat buku. Ini contoh gambar yang dihantar oleh Puan Nur Azimah, ulat buku. Boleh terima tak cikgu? Kreatif tak? Boleh, cantik ni. Boleh kan? Boleh. Jadi macam ni je. Murid-murid pun dia seronok apabila dia buat aktiviti ini sebab benda ini akan akan menambahkan kreativiti murid. Dia akan lebih memahami peribahasa itu sebab dia sendiri yang pergi explore, cari maksud, cari apa peribahasa itu nak sampaikan sebenarnya, so dia ambil gambar. Jadi membuatkan dia lebih faham tentang tentang peribahasa yang dia ambil gambar tu. Okey, kita ambil peribahasa kedua. Ini contoh peribahasa yang kedua.
Bagai isi dengan kuku. Boleh terima cikgu, tak ada masalah. Okey, bagai isi dengan kuku. Okey. Ini menarik ni. Okey, masa itu emas. Kita cek. Masa itu emas. Cikgu Amir. Masa itu emas. Okey, kreatif cikgu, masa itu emas. Okey, jadi sebenarnya dia akan lebih menyorokkan. Aktiviti ini akan menjadikan pelajar lebih seronok, lebih cenderung untuk belajar. Okey, baik, saya akan tunjukkan gambar-gambar yang murid ambil. Gambar yang murid ambil. Okey. Ni contoh cikgu, masa itu emas. Ini gambar yang murid hantar. Murid tahun 5 yang tangkap gambar ni dan hantar. Masa itu emas. Jadi dia dah ada idea kan cikgu, dia ambil jam, dia ambil emas. Okey. So benda ini akan meningkatkan kreativiti murid. Masa itu emas. Ni cikgu, ni murid ambil cikgu. Seperti anjing dengan kucing. Sebenarnya anjing dengan kucing tu maksudnya sentiasa bergaduh. Tapi dia dapat gambar ini. At least walaupun benda ini tidak menerangkan maksud, tapi dia boleh kaitkan peribahasa itu dengan gambar, pakai anjing dengan kucing. Ini hasil murid sebenarnya. Ini, bersatu teguh, bercerai roboh. Sebenarnya tahun lepas saya bawa budak ni pergi perkemahan. Dan masa tu saya ambil gambar-gambar murid semua beratur, saya upload dalam grup WhatsApp. Murid ambil gambar itu dan hantar balik kat saya. Bersatu teguh, bercerai roboh. So murid-murid semua ni bersatu padu buat kawan. So ini pemahaman murid itu sebenarnya. Bagi dia bersatu teguh, bercerai roboh tu lebih dia boleh lihat dalam gambar ini. Dia terpulang kepada kreativiti murid, pemikiran murid. Janji kita boleh kaitkan. Contoh. Okey. Baik, sekian sahaja daripada saya cikgu. Ada soalan tak cikgu? Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Cikgu Arasu, pada pandangan saya, apa yang cikgu bentangkan ini adalah satu idea yang baguslah bagi kita daripada SJKT. Kita rasa ini lagi murid cepat tangkap berbanding dengan kita bagi tahu tunjuk gambar saja. Kalau macam ni memang murid akan lebih minat dan juga cepat mereka faham. Terima kasih cikgu. Sebenarnya cikgu, aktiviti ini dia bukan sahaja untuk peribahasa sahaja. Kita boleh gunakan dia. Asasnya adalah fotografi, tapi fotografi itu kita boleh gunakan dalam berbagai topik. Mungkin boleh gunakan dalam karangan, boleh gunakan dalam ulasan, whatever topik yang kita ajar, kita masih boleh gunakan teknik ini. Tapi kita di sekolah kita gunakan untuk peribahasa. Ini just first attempt. Jadi kita guna untuk peribahasa, mungkin pada masa akan datang kita akan gunakan untuk topik-topik yang lain juga. Jadi benda ini memang menyeronokkan dan murid-murid berasa sangat gembira buat aktiviti ini. Dan saya rasa kalau tidak ada soalan, saya tamatkan di sini. Terima kasih cikgu kerana sudi mendengar. Thank you so much. Okey, terima kasih Encik Arasu atas ilmu yang dikongsi. Seterusnya, slot kedua saya menjemput Encik Muhammad Haikal bin Abdullah Cik, Ketua Panitia Bahasa Inggeris SK Abdul Samad untuk slot perkongsian PDPR. Cikgu Haikal, dipersilakan. Terima kasih Puan Zulfalita. Boleh dengar dengan Jess? Boleh. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum kepada semua guru-guru Bahasa Melayu, Ketua Panitia Bahasa Melayu PPD Kelang, dan juga kepada para pegawai PPD yang berada dalam Google Meet pada pagi ini. Baiklah, saya akan kongsikan beberapa contoh pengajian yang cara PDPR yang saya telah conducted in my class, yang saya lakukan dengan murid-murid saya daripada Mac sehinggalah sekarang. Okey, saya teruskan. Saya panggil sesi ini sebagai do it right. Kita buat yang betul. Dan saya adalah Cikgu Muhammad Haikal. I'm the head of English panel from SK Abdul Samad. Okey, saya teruskan.
nothing is impossible, the word itself says I'm possible. So untuk semua motivasi, tak ada benda yang mustahil, sebab perkataan mustahil itu sebenarnya ada I am possible. Kita boleh lakukannya jika kita ada keinginan dan kita juga percaya apa yang kita mampu untuk lakukan yang terbaik untuk murid-murid kita dan memastikan PDP kita boleh berjalan dengan berkesan. Okey, sebelum saya bermula kongsi 7 perkara yang telah saya lakukan, kitaran kejayaan PDPR pada saya adalah mesti ada guru, hubungan guru dengan murid dan ibu bapa. Ketiga-tiga ni perlu ada satu kitaran yang sangat baik, barulah PDPR akan berjaya. Dia tak boleh satu pihak saja yang bersungguh-sungguh, satu pihak lagi tak nak respon. Ketiga pihak ini perlu bekerjasama, membina rapport yang terbaik, barulah PDPR boleh berjalan dengan sukses. Baiklah, saya teruskan yang pertama. Perkongsian saya yang pertama adalah kebanyakan daripada pengajaran saya adalah melalui order or voice note. Apa kelebihan dia? Ia memudahkan saya memberi input pengajaran. Saya dapat memberikan penerangan tugasan serta saya dapat membuat saya makan kerja penulisan writing murid. Okey, sebab saya mengajar bahasa Inggeris penulisan untuk tahun 6 memang saya hanya mengajar penulisan, untuk tahun 5 untuk penulisan sahaja. Jadi bila PDPR agak susah kalau kita bagi task buat karangan, kita bagi task untuk buat email, message untuk mereka buat dan saya makan. Jadi saya mendapati penggunaan voice note sejak March sangat membantu murid boleh faham lebih jelas untuk membuat correction kepada hasil kerja mereka. Okey, contohnya, murid hantar karangan dan saya respon untuk mereka buat pembetulan. SNATCHED, snatch her handbag. Okey, titik. Sekali lagi all of a sudden, they heard a woman screaming because a masked man snatch her handbag. Okey, itu contoh pertama. Okey, bila murid hantar personal karangan mereka, saya respon melalui voice note. Lebih senang sebab saya akan go through sentence by sentence. Itulah cara kita marking untuk kertas penulisan, we go through sentence by sentence. So it's easier for me to point out any mistakes that they did in their writing. Untuk kita nyatakan apa kesalahan yang mereka lakukan dalam karangan mereka. Okey. Selain itu, voice note untuk pengajaran juga. Okay, untuk pengajaran, contohnya. Contohnya, number one, Sandy, Carlos, Greg and Anna are at their gambar kemah. Kemah bahasa Inggeris apa? Okay, dekat sini yang paling penting kamu kena tahu juga ada banyak ke tak banyak. Kalau banyak, tambah S. Macam tu kemah ada 2, kamu kena tambah S ujungnya. Alright. Number 2, look exercise. Kedua, look and write. Hanya ulang kaji je. Possessive verb tu dia, his, ours, yours, mine. Okay. Setiap kali bila saya bagi kerja untuk mereka buat dalam workbook, buku kerja Get Smart yang mereka ada, ataupun apa saja kerja, saya akan sertakan dengan voice note. Sebab saya nak bantu ibu bapa untuk lebih faham apakah tugasan tu sebenarnya. Macam mana nak attempt tugasan yang diberikan. Alright? SNATCHED, snatch. Seterusnya, yang kedua, saya juga telah memuat naik beberapa video di YouTube sendiri. Apakah kelebihan dia? Yang pertama, supaya sesi pengajaran saya lebih menarik, more attractive, and then untuk memudahkan murid menonton berulang kali, dan juga sebab kita dah lama sangat berjauh dengan murid, untuk mengobati kerinduan mereka. Antara video-video yang saya telah hasilkan untuk tahun 4, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 ada error correction, banyak lagi lah, dan antaranya di YouTube saya sendiri. Contohnya, contoh video yang telah saya upload. Under the bed. So let's take a look at some of the examples, some of the attempt made by your friends. The first one. Something behind the bookshelf. Ini juga memudahkan kita untuk berkongsi contoh jawapan murid, dan kita boleh juga dalam video tu kita buat pembetulan. Jadi murid yang lain boleh nampak macam mana membina ayat yang baik, apakah kesalahan yang biasa dilakukan oleh murid-murid semasa membina ayat mereka. Something is behind the bookshelf. Yang kedua, saya terus kongsikan yang ketiga, sesi pengajaran terbuka di Google Meet. Seperti yang kita adakan sekarang. Ianya bukan senang, tetapi kalau kita ada kerjasama yang baik dengan bapa, kita deal dengan mereka, kita buat bila, sama ada siang ke, malam ke, hujung minggu ke,
InsyaAllah sesi Google Meet tu boleh berjaya. Alright, kebiasaannya saya buat pengajaran terbuka ni, saya ajar untuk semua sekali. Satu darjah tersebut saya buka untuk semua murid dalam darjah yang sama. Murid dapat bertanya terus di ruangan chat box dan guru juga boleh respons secara terus. Murid berasa seolah dalam kelas. Okay, kebiasaan sesi Google Meet tu paling lama pun 1 jam setengah. Okay, paling singkat dalam 1 jam lah bersama dengan mereka. Dan guru dalam panitia lain juga boleh turut serta. Okay, macam guru bahasa Inggeris, jika mereka nak join sekali untuk belajar bersama-sama, it's not a problem. Alright? Okay, contohnya adalah sesi Google Meet yang baru-baru ini, ulang kaji section C, 58 orang murid daripada 98 murid tahun 5 join. Okay, kiranya lebih daripada 2/3 lah yang join sesi tersebut. Okey, saya terus kongsikan juga latihan melalui Google Classroom. Alright. Semuanya saya menggunakan Google Form. Okey, memudahkan kita guru-guru mendapat data pencapaian murid. Murid tak perlu menyalin soalan. Ini untuk memudahkan mereka sekali-sekala. Macam mana Cikgu Arasu tadi buat fotografi, sekali-sekala kita kena tukar-tukar bentuk aktiviti atau task yang kita berikan kepada anak murid kita. Dan kelebihannya juga, apa saja yang kita cipta, Google Form yang kita bina sendiri, yang kita create dekat Google Classroom, boleh juga digunakan siapa saja. Guru-guru yang lain nak guna pun boleh. Okay, untuk memastikan GC ni berjaya, of course saya akan make sure kelas yang di bawah bimbingan saya, okay, mereka perlu join. Okay, katalah murid kelas ada 28 orang, okay, katalah 25 orang dah join. Okay, first kita nak tahu murid join dulu. Ini adalah contoh Google Form yang telah saya buat sepanjang tahun ini. Alright, sebab saya kalau boleh setiap minggu ada sekali Google Form. Okey, tukar. Taklah semua orang kena writing sahaja. Ada yang mereka boleh uji terus di Google Form. Senang, hantar terus. Tak banyak pun, kadang-kadang 10 soalan saja. Okey, untuk memudahkan mereka. Alright, ada juga yang saya gunakan untuk mereka bina ayat. Kalau boleh tengok kat sini, respon 58 orang murid. Respon terus. Ini jawapan-jawapan mereka. Dan saya ada juga buat untuk tahun 6 sekali-sekala supaya orang tak rasa bosan untuk menulis di kertas sahaja. Saya bagi orang kebebasan menggunakan gadget sendiri. Saya pernah buat diary writing untuk year 6. This is section B, menulis diary . So murid-murid jawab, okay, ada di sini, tapi nanti saya akan share macam yang saya buat saya makan untuk writing ini. Alright. Okay, kalau tengok respon 40 orang murid yang telah respon. Ini kelas yang pertama dan kedua yang buat aktiviti. Alright, saya teruskan lagi. Okay, kelima PDPR yang telah saya lakukan, ini adalah perkongsian saja. Okay, saya rasa mungkin guru-guru yang mendengar pun ramai dah buat benda yang sama dengan saya. Okay, saya sekadar berkongsi apa yang telah saya lakukan lah, okay, dengan murid-murid saya. Okay, adalah projek buku scrap. Saya fokus kepada satu unit dalam buku teks. Okay, dalam buku teks tahun 4 tu sebab kita dah lama tinggalkan sekolah, jadi saya pun kena pastikan sampai semua learning standards dah kita ajarkan dan juga also the syllabus kita dah boleh cover untuk this year. So tujuan utama of course supaya murid dapat mencapai semua standard pembelajaran dalam unit tersebut. Alright, menggalakkan pembelajaran kendiri, okay, independent learning. Okay, you can browse for information from the internet, diorang boleh rujuk saya sendiri bertanya. And of course kita boleh melahirkan murid yang lebih kreatif. Okay. Ini contohnya saya terangkan tentang scrapbook ni di dalam Google Meet juga. Berjumpa dengan mereka dalam Google Meet satu malam tahun 4 kelas tahun 4 ni saya ceritakan apa, bila duration, bila kena siapkan penghantaran nanti, okay? Mereka akan letakkan buku di gate sekolah dalam satu box yang telah saya sediakan. Dan saya share juga learning standards dalam modul 8 ni, ini berdasarkan daripada scheme of work yang disediakan oleh BPK. Okay, sebab kita mengajar kalau boleh kita mereka capai apa yang mereka yang perlu, this is for their PBD lah. Okay, jadi dalam satu scrapbook ni saya dah boleh cover ke-5 learning standards. Dan juga saya sertakanlah, okay, apa task-task yang mereka perlu buat dalam buku scrap tersebut. Okay, cover the whole topic. Katalah ni unit 8 ni, buku teks tahun 4. Habiskan satu topik tu, saya datang, came out dengan 6 task. Task-task ni juga adalah seperti dalam SOW dan ada yang saya tambah baik sendiri ikut kesesuaian. Okay, ini contoh sesi Google Meet masa penerangan Okay. Ada? Okay. Nampak dalam slide? Nampak Nampak? Okay, alright. So inilah dia. Okay, tengok betul-betul. Tugasan kamu untuk... Alright.
suka saya nak share sebenarnya sekolah saya ni SKM Samad ni dekat Kapar. Kapar ni sebenarnya kira pinggir-pinggir juga lah Kelang, tapi saya tengok effort ibu bapa tu sangat boleh dipuji kerana mereka sanggup juga memastikan mereka dapat join. Okay, malam ke apa ke, okay, sampai ada yang tanya lama makan data ke cikgu apa kan. Okay, tapi ada yang kata tak apalah cikgu, sekejap je untuk mereka pembelajaran. Sekali lagi pun Google Meet ni hari-hari. Okay, seminggu sekali, 2 minggu sekali saya lakukan. Okay, Google Meet yang pertama saya lakukan ni adalah untuk penanganan buku skrip, dan sekarang mereka dalam proses penghasilan buku skrip mereka. Ini adalah contoh ibu bapa yang dah merujuk. Maksudnya mereka akan tanya kita, boleh beri penerangan ke cikgu, ibu bapa yang tunjuk pula karangan anak, okay, minta checkkan, okay, minta semakkan, okay, ada ibu bapa yang share gambar-gambar anak mereka buat kerja. Alright, ada yang murid yang menggunakan laptop semua. Alright, dan beberapa hasil. Okay, minggu ni adalah baru minggu penghantaran, hari Jumaat ni. Alright, teachers, the next one, okay, adalah strategi pembelajaran terbeza. Saya applykan juga differentiation learning strategies sebab saya nak pastikan tas-tas saya itu menepati tahap penguasaan murid. Maksudnya saya tak bagi semua kelas benda yang sama. Walaupun saya ajar semua tahun 6, tak adalah kelas daripada kelas yang pertama sampai kelas yang ketiga adalah semua tas yang sama. Sebab saya kena pastikan it suits their level. Okay, dan supaya murid dapat menyelesaikan tugasan tu dalam tempoh masa yang diberikan, memudahkan juga semakan kerja saya, dan murid akan berasa bosan. Okay, tak adalah, walaupun saya penulisan tak adalah asyik kena buat karangan, asyik kena buat email, kena buat diary, postcard apa semua. So ada perbezaan lah untuk mereka. Okay, contohnya, okay, katalah 6 gigih ni kelas yang pertama. Okay, budak-budak yang lebih proficient kat situ. Jadi saya boleh bagi terus di direct instruction, okay, write to compound sentences and to complex sentences based on the pictures above. Okay, jadi diorang boleh faham dengan jelas. Okay, bila kelas yang kedua, Nam Rajin, saya terangkan dahulu apa tu compound sentence, bagi sedikit maksud dalam BI, barulah saya minta mereka membina compound sentences untuk ayat-ayat di bawah. Manakala kelas 6 tekun ni, kelas yang hujung, saya bagi task cerita-cerita sebab saya nak biasakan mereka dengan contoh karangan pendek yang betul, tinggal isi tempat kosong saja. Right? Okey, seterusnya pelbagaian task juga ada juga listening. Okey, walaupun kita dalam PDPR online di rumah, okey, ramai bertanya macam mana nak buat listening, macam mana nak buat speaking. Jadi supaya murid taklah reading, writing, hanya 2 skill saja yang kita fokuskan. Jadi kadang-kadang okey, dalam sebulan mesti ada. Okey, dalam sebulan mesti ada listening activity untuk mereka. Contohnya saya hanya rakam saja suara saya, listen to the audio below, copy the message in your writing book. Saya bacakan satu contoh jawapan message, mereka salin semua dalam buku. Okey, tahun 4, kalau tahun 4 lebih fokus lah sebab memang okey, day by day tu ada skill-skill tertentu. Jadi saya teruslah skill listening hari ni. Apa yang mereka kena buat? Okey, fill in the blank by listening to the song, okay, songs above ni. Okay, and fill in the blanks, okay, lirik yang hilang. Okay, kalau even reading skills juga, okay, kalau buat reading skills, saya share juga audio-audio dalam buku teks tersebut. Sebab, okay, mereka boleh listen and also speak. Okay, untuk correct pronunciation, untuk sebutan yang lebih betul. Okay, that's why saya share juga audio tu. Memang dia ambil masa, kita nak extract audio, kita nak masukkan, nak pindahkan pula ke WhatsApp semua kan. Tapi ianya berkesan. Ini daripada awal tahun lah saya buat dah untuk bantu mereka. Alright, terutamanya untuk saya bahasa Inggeris adalah subjek kritikal. Okay, jadi apapun reading ke writing, kalau ada audio yang telah diberikan dalam buku teks, saya akan share dalam group. Okay, supaya mereka boleh listen, mereka boleh juga speak nanti. Mereka boleh belajar pronunciation walaupun task ni sebenarnya reading. Right? Okay, next one, saya share juga macam mana saya lakukan semakan terperinci untuk murid. Okay, menggunakan aplikasi WhatsApp, saya komen secara peribadi dan memudahkan murid untuk membuat pembetulan. Okay, contohnya, okay, kalau ini adalah murid yang kelas kedua saya rasa. Okay, jadi tak semua murid saya boleh rakam voice note. Okay, sebab saya tahu, kita dah kenal murid kita bersama mereka dah bertahun-tahun, jadi kita tahu murid ni macam mana. So kita tahu murid ni, dia mungkin nanti sukar untuk dia kalau kita nak pakai voice note ke apa, jadi kita highlight. Okay, antara contohnya saya highlightkan apa yang silap, saya terus bagi tahu apa kesalahan kat situ. Okay, dan kalau macam ni, murid tahun 4, dia buat email writing, okay.
So saya point out apa sentence yang salah, saya bantu bagi tahu apa sentence yang betul. Lepas tu mereka akan hantar semula correction punya correction version kepada saya. Dan ini adalah contoh diary writing daripada Google Form. Sebab kita ni kira traditional guru juga, susah ni nak menanda kalau murid jawab panjang macam ni dekat Google Form. Jadi saya pun kena buat kerja keras sikit, saya copy paste, pindahkan ke Word, okay, saya tanda dan saya share kepada murid tersebut untuk mereka buat pembetulan dalam buku mereka. Lepas tu baru mereka salin, tapi mereka salin yang dah betul sahaja. Alright, ini juga kita perlu galakkan sebab biasalah setengah ibu apa dia agak merungut juga, dia kata banyak latihan tapi tak pernah ditanda, tak pernah semak. Okay, terutamanya macam email semua ke apa kan, memang melibatkan penulisan, sukar untuk kita nak buat semakan. Okay, jadi bila kita dah bagi semakan ke semua, kita juga minta ibu bapa untuk tandakan sebagai bukti yang latihan anak mereka sudah pun disemak. Okay, ini adalah effort ibu bapa lah, ada yang print, ada yang anak yang lukis sendiri. Okay, dan bila saya share answer scheme, selalunya malam ke apa saya akan share, mereka akan tandakan dan mereka akan semak. Alright teachers, if you have no choices, choose the best. If you have no choices, do your best. Sentiasa buatlah yang terbaik untuk murid-murid kita. Saya pun sekadar berkongsi apa yang telah saya lakukan bersama murid-murid saya. Okay, apa pun kita buat adalah untuk kebaikan mereka dan juga memudahkan kita. Alright, so I guess that's all. Thank you everyone. Okay, baiklah. Terima kasih Sir Haikal atas perkongsian ilmu cikgu sebentar tadi. Saya rasa cikgu-cikgu mesti dapat idea-idea yang dilontarkan oleh cikgu Haikal tadi. Mungkin cikgu-cikgu boleh aplikasi untuk murid-murid cikgu. Baiklah. Seterusnya saya mempersilakan Puan Hong Giok Ling, Guru Bahasa Melayu dari SMK Kampung Jawa untuk slot teknik Pisatum dan bahan grafik meningkatkan minat murid menguasai peribahasa. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada boleh dengar ya? Boleh. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis. Okey, yang berusaha Puan Saada binti Kasiran, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, yang dihormati Puan Zalinda binti Rahmat, Pegawai SISC Plus Bahasa PPD Kelang, rakan-rakan penceramah dan ketua-ketua panitia sekolah rendah yang saya kasihi sekalian. Selamat pagi semua. Saya merupakan salah seorang guru dari SMK Kampung Jawa, Sekolah Amanah. Nama saya Hong Giok Ling. Hari ini saya akan kongsikan sedikit tentang teknik yang saya gunakan untuk dalam penyampaian pengajaran peribahasa. Okey, sebelum tu boleh tak saya minta Cikgu Haikal untuk stop presenting. Okey. Okey, boleh nampak ya? Boleh nampak? Ya, boleh nampak, teruskan. Okey, baik. Baik, hari ini saya nak kongsikan teknik yang saya guna semasa saya mengajar peribahasa. Okey, mungkin cikgu-cikgu pernah guna teknik ini di sekolah, tapi saya cuba kongsikan sikitlah yang saya cuba amalkan di sekolah saya. Baik, okey, kenapa saya kaji masalah ini? Kerana saya dapati walaupun murid saya berada di sekolah menengah, mereka sudah berada di tingkatan 3, tapi tahap penguasaan peribahasa mereka amat lemah. Okey, kebanyakan murid-murid saya masih lagi tidak boleh menghafal peribahasa dengan sepenuhnya. Okey, mungkin mereka hanya tahu beberapa peribahasa yang popular saja yang pernah belajar di peringkat sekolah rendah. Okey, kemudian apabila sikap mereka yang tidak suka membaca, okey, menyebabkan mereka amat lemah dalam penulisan karangan. Okey, berdasarkan
perhatian saya dapati murid-murid saya walaupun mereka boleh menulis, mengarang tetapi mereka tidak menyelitkan ungkapan-ungkapan menarik dalam penulisan kerana untuk dapatkan markah cemerlang dalam penulisan karangan, satu kriterianya perlu adanya ungkapan menarik seperti peribahasa, simpulan bahasa, kata-kata hikmat dan sebagainya. Dan hasil dapatan saya juga, saya dapati ramai anak murid saya mengadu, cikgu peribahasa ni susah nak hafal. Okey, kerana banyak kosakata yang amat asing kepada mereka, terutamanya bagi murid-murid India, murid bukan Melayu, kerana itu bukannya bahasa ibunda mereka. Jadi di situ saya dapati tahap penguasaan mereka amat lemah. Dan satu lagi masalahnya datang daripada diri saya sendiri, di mana saya tidak ada satu kaedah yang boleh menarik mereka untuk belajar peribahasa. Jadi sebelum saya memilih teknik yang kreatif yang boleh bantu anak murid saya untuk belajar peribahasa dengan lebih menarik, saya jalankan soal selidik di mana saya dapati kebanyakan murid saya minat untuk belajar peribahasa sekiranya saya menggunakan bahan grafik dan juga permainan bahasa. Jadi saya pun cuba untuk cari bagaimana saya nak jalankan permainan bahasa ni. Jadi saya dapatkan daripada Google, saya search dan saya dapati ada satu teknik permainan bahasa hasil inovatif daripada seorang guru dari Sarawak, di mana beliau pernah memperkenalkan teknik ini untuk menerapkan penyampaian peribahasa itu dengan menggunakan permainan bahasa iaitu teknik Pisatum. Dan juga saya akan cuba menggunakan penggunaan bahan grafik untuk mengajar peribahasa. Okey. So apa itu teknik Pisatum? Mungkin ada cikgu-cikgu yang pernah guna teknik ini di sekolah maupun dalam talian PDPR di rumah. Okey, teknik Pisatum ini maksudnya konsepnya ialah pisah dan cantum. Iaitu kita memisahkan peribahasa itu kepada dua bahagian, kemudian kita meminta murid itu cantum semula peribahasa itu dengan lengkap. Okey, kenapa kita nak pilih teknik ini? Supaya murid itu ingat, ingat apa yang dicantumnya dan mereka secara automatiknya apabila mereka bermain, bermain Pisatum ni, jadi mereka secara automatiknya mereka boleh ingat peribahasa itu dengan mudah. Kerana teknik ini juga pelajar akan main sambil melihat gambar-gambar yang ada dalam kad tersebut. Okey, so apa yang boleh cikgu gunakan? Okey, sumber yang saya gunakan sekiranya saya menjalankan permainan bahasa di bilik darjah, saya memerlukan kad imbasan Pisatum. Okey, dalam kad ini, dalam set Pisatum ni ada 20 peribahasa beserta maksud. Okey, kesemua peribahasa ini dicetak secara berpisah dan mempunyai gambar. Okey, contohnya murid itu mungkin dia tak faham tentang maksud bagai cincin dengan permata contohnya dalam gambar tu. Okey, so apabila pelajar tu tahu permata tu rupanya diamond. So dari situ mereka boleh belajar kosakata itu. So secara automatiknya mereka lebih faham tentang peribahasa tersebut. Okey, untuk dapatkan set Pisatum ni, saya memang saya belilah di pasaran memang ada. So ini dalam kosnya dalam RM29. Saya tak pasti di kedai buku ada ke tidak, tapi guru boleh dapatkan bekalan ni di pasaran maupun guru boleh buat sendiri dengan menggunakan kad manila dan sebagainya lah. Okey, saya jalankan teknik Pisatum ni di dalam bilik darjah saya. So, oleh sebab teknik Pisatum ni dalam bentuk permainan bahasa, jadi saya bahagikan murid saya dalam kumpulan. So, murid saya akan bermain bersama dengan rakan mereka. Jadi, tugas mereka perlu padankan pasangan kad peribahasa yang ada dalam tangan. Kemudian,
Di dalam setiap kumpulan itu, saya akan lantik seorang menjadi pengadil, di mana pengadil itu akan memantau pergerakan rakan-rakan mereka dan kemudian akan memberikan markah kepada rakan-rakan mereka sekiranya rakan-rakan mereka dapat menjawab soalan peribahasa dengan betul. Okey, jadi pengadil itu pun akan mencatat markah pada borang yang saya sediakan. Markah tambahan juga akan diberikan kepada murid yang berjaya menyatakan maksud bagi pasangan peribahasa yang mereka padankan itu. Okey, permainan itu akan diteruskan sehingga tamat. Okey, apabila kesemua kad peribahasa itu berjaya dipadankan. Okey, jadi mengapa saya pilih Pisatum? Okey, walaupun Pisatum ini bukannya teknik yang terbaik untuk pengajaran peribahasa, tapi bagi saya teknik ini boleh diguna pakai di sekolah kerana dia merupakan satu pembelajaran didik hibur. Okey, murid kita selalu didedahkan dengan lembaran kerja, soalan latih to be yang banyak. So mungkin itu boleh menyebabkan murid itu berasa bosan dan stres. Okay, why not kita cuba untuk bagi mereka main dan boleh bantu literasi visual pelajar, meningkatkan kemahiran berfikir murid serta boleh mewujudkan pembelajaran secara kooperatif. Maksudnya guru itu berpeluang untuk menggalakkan murid itu belajar berinteraksi bersama rakan-rakan mereka. Okey, ini ialah contoh borang permakahan bagi permainan Pisatum. Okey, saya minta pengadil itu mencatat skor-skor yang dicapai oleh rakan mereka. Kemudian di situlah saya boleh memantau kemajuan anak-anak murid saya. Okey, oleh sebab situasi semasa yang tidak mengizinkan kita menjalankan teknik Pisatum ni di bilik darjah, okey, jadi saya pun mencari alternatif lain untuk terapkan konsep Pisatum ini dalam talian. Jadi saya memilih aplikasi WordWall sebagai media untuk saya menyampaikan pengajaran saya. Dengan menggunakan WordWall lah, saya pasti ramai cikgu yang mungkin pernah guna WordWall. Okey, kerana WordWall ni kita boleh cipta permainan kerana dia mempunyai template. Okey, contohnya, okey, saya sama juga, saya bagi gambar, saya bagi peribahasa di frasa depan peribahasa tu, kemudian murid perlu memilih dan menyambung peribahasa itu dengan lengkap. Okey, so dari situ murid belajar dan dia boleh menyimak jawapannya sendiri. Okey, ini ialah contoh-contoh soalan yang saya bina melalui WordWall. Okey, maksudnya soalan peribahasa ini saya masih guna peribahasa yang ada dalam kad Pisatum tu tadi, tapi saya ulang dan saya ubah suai ke dalam aplikasi WordWall. Okey, permainan Pisatum ni sebenarnya kita boleh ubah suai ya, tak semestinya kita boleh buat dalam bentuk kuis, tapi kita boleh buat dalam bentuk drag and drop, maknanya pelajar itu boleh menarik jawapan-jawapan peribahasa kemudian padankan dengan pasangan peribahasa yang saya sediakan ni lah. Okey, kita juga boleh bagi gambar tunggal. Mungkin cikgu pernah lihat gambar yang saya dapat daripada komik. Okey, dalam talian juga. Kemudian saya sediakan peribahasa ni dan murid boleh labelkan peribahasa itu berserta gambar yang saya tunjukkan lah. Okey, baik, ini mungkin kerap digunakan oleh guru-guru sekolah rendah di mana kita boleh pecahkan peribahasa ni dalam bentuk kata, kemudian pelajar perlu menyusun peribahasa ini semula. Contohnya seperti kata di bawah tempurung. Okey, murid-murid boleh drag saja, tarik dan juga susun semula peribahasa itu dengan lengkap. Okey, daripada aplikasi WordWall yang saya guna ni, saya dapat melihat, memantau kerja anak murid saya. Saya boleh lihat berapa orang yang betul dan berapa orang yang salah. Jadi tak ada masalah untuk saya memantau kemajuan anak murid saya. Okey, ini ialah hasil jawapan mereka lah. Okey,
Jadi teknik kedua yang saya guna selain teknik pisatum, saya juga menggunakan teknik penghasilan bahan grafik dan juga pembentangan. Okey, kenapa saya nak buat teknik ini? Kerana saya nak pelajar saya belajar lebih banyak peribahasa, bukan sahaja di sekolah, tapi saya nak mereka belajar secara berdikari kerana mereka mereka telah berada di peringkat sekolah menengah, so tak ada masalah untuk mereka mencari ilmu itu sendiri di rumah. Jadi ini ialah contoh saya tunjuk kepada anak murid saya. Saya minta mereka siapkan bahan ini dalam masa seminggu. Okey, saya bimbing mereka lah masa saya berada di sekolah. Saya tunjuk, okey, dalam bahan tu mesti ada gambar, ada peribahasa. Peribahasa ni mereka boleh pilih apa-apa saja peribahasa yang mereka suka. Kemudian mereka perlu nyatakan maksud, okey, maksud peribahasa ni, dan kemudian mereka perlu bina ayat. Okey, ada pelajar saya sangat lemah kerana untuk makluman murid saya bukannya murid elit, jadi saya perlu memberi bimbingan. So saya bekalkan kamus, so mereka ada yang merujuk kamus dan ada yang boleh bina ayat sendirilah. Dan kemudian saya minta mereka tulis nama mereka. Okey, apabila selesai mereka menghasilkan bahan grafik, mereka akan hantar bahan ini melalui WhatsApp. Okey. So, ini adalah contoh-contoh apps yang mereka boleh guna untuk muat turun gambar, pilih gambar, untuk edit perkataan. Okey, yang saya tunjuk pada mereka ialah aplikasi Polish, di mana semua aplikasi ini ada dalam telefon pintar. So, tak ada masalah untuk mereka mengedit, menyunting teks dan sebagainya. Okey, so ini contoh-contoh aplikasi yang anak murid saya gunalah. Okey, so apa yang saya dapat daripada hasil kerja murid saya? Okey, inilah hasil-hasil mereka. Okey, kerana sebelum ni saya hanya tunjuk aplikasi Polish saja, tapi murid saya berjaya menghasilkan bahan grafik ni melalui Canva, ada yang guna PowerPoint, ada yang guna InShot, PictArt, Pinterest dan lain-lain. Okey, ini contoh salah satu anak murid saya yang menggunakan aplikasi Polish. Sebenarnya mereka ni amat kreatif Mereka pandai mengedit-edit bahan grafik ni semua. Okey, kalau ada pelajar yang selalu mengikuti Instagram, Facebook, mereka pandai edit. Okey, kemudian ini contoh murid saya yang menggunakan PowerPoint, yang menggunakan komputer. Okey, ini pelajar yang menggunakan photogrid. Okey, kerana kita perlu ambil kira ada pelajar yang mereka tak ada komputer, so mereka ada telefon pintar, why not kita minta mereka hasilkan benda yang lebih kreatif dengan menggunakan aplikasi yang ada dalam telefon. Okey, ini satu contoh penggunaan InShot, aplikasi InShot, di mana pelajar saya ni dia lebih kreatif. Okey, dia bukan sahaja menggunakan bahasa Melayu, malah dia menerapkan bahasa Inggeris. So ada dua bahasa dalam bahan grafik pelajar saya ni. Okey, so contoh peribahasa ni indah khabar dari rupa. So murid saya ini dia berjaya menceritakan peribahasa ini berdasarkan situasi burger, pengalaman dia berkunjung membeli burger di sebuah restoran. Okey, ini juga salah satu hasil kerja murid saya dengan menggunakan aplikasi PictArt, di mana dia buat turun gambar, dia mengedit perkataan dan sebagainya. So saya rasa teknik ini mungkin cikgu-cikgu boleh cuba walaupun dengan pelajar skor rendah, kerana kita bagi benda tu simple, kita beri tunjuk ajar, so mungkin pelajar itu boleh try untuk hasilkan bahan grafik mereka sendiri. So selepas mereka menghasilkan bahan grafik mereka, saya minta pelajar itu membentangkan aktiviti, membentangkan bahan grafik mereka di kelas. So saya nak mereka kongsikan peribahasa yang mereka telah hasilkan kepada rakan-rakan mereka. So apabila mereka kongsikan peribahasa tersebut, so rakan-rakan mereka akan belajar peribahasa baru dan mungkin mereka boleh catatkan ke dalam buku latihan lah.
So saya hargai hasil kerja anak murid saya dengan saya paparkan ke semua bahan grafiknya di bilik darjah. So benda itu mereka akan rujuk, mereka akan lihat. So tak mustahil mereka boleh hafal peribahasa yang ada di sekitar bilik darjah. Okey, saya juga teruskan pembentangan saya dalam talian memandangkan kita tidak boleh jalankan PDPC di bilik darjah. Jadi murid saya teruskan pembentangan di dalam talian. Kita boleh galakkan anak murid kita adakan pembentangan di Google Meet. Okey, saya terus pantau ada sesi soal jawab dan selepas itu saya memberi ganjaran kepada anak murid saya tentang hasil kerja mereka yang kreatif kerana saya nak tarik minat mereka belajar lebih berseronok, minat untuk menguasai peribahasa tu secara berterusan. Okey, kemudian saya pun menjalankan ujian untuk memastikan tahap pencapaian anak murid saya tetap menjalankan ujian melalui work wall lah dalam talian. Cikgu-cikgu boleh jalankan ujian menggunakan aplikasi dalam talian. Okey, tak semestinya boleh guna work wall. Cikgu boleh minta pelajar membina ayat menggunakan Google Form. Okey, kalau tadi Cikgu Arasu mungkin boleh upload gambar dengan menggunakan peribahasa. Okey, tapi di sini kita boleh cuba minta murid membina ayat mudah dalam Google Form tersebut. Okey, hasil dapatannya, sebelum saya jalankan kajian, saya memperkenalkan teknik ini, saya ada buat ujian pra. So dapati murid saya sebelum ni tak boleh jawab soalan peribahasa. Tapi selepas saya perkenalkan teknik Pisatum, saya perkenalkan pembentangan, penghasilan bahan grafik, mereka berjaya menjawab peribahasa tersebut dengan betul. Okey, begitu juga ada ramai murid yang tak boleh nyatakan maksud peribahasa itu dengan betul. Akhirnya mereka boleh menyatakan maksud peribahasa tersebut. Okey, ini juga satu contoh di mana pelajar saya sebelum ni tak boleh membina ayat. Okey, tapi dengan permainan peribahasa, dengan adanya teknik pembentangan, mereka boleh membina walaupun ada struktur ayat yang tak berapa gramatis, tapi sekurang-kurangnya dia tahu maksud peribahasa itu dan dia cuba untuk membina ayat. Okey, so ini dapatan daripada hasil teknik yang saya kongsikan lah. So itu saja daripada saya. Saya harap perkongsian saya ni sedikit sebanyak dapat membantu cikgu-cikgu untuk mencari ilham, menyampaikan peribahasa itu dengan lebih kreatif. Mungkin cikgu-cikgu ada teknik lain yang lebih menarik, tapi why not cikgu cuba teknik saya. Kita kenal pelajar kita, so kita perlu cari satu teknik yang sesuai untuk anak murid kita. Okey, itu saja daripada saya. Sekiranya adanya sebarang masalah boleh kemukakan di ruang chat. Terima kasih. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Hong Giok Ling atas perkongsian beliau yang menarik tadi. Baik, seterusnya tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Kogila Wani, anak perempuan senior, Ketua Panitia Bahasa Tamil dari SMK Kampung Jawa untuk tajuk teknik Canva dalam PDP. Dengan segala hormat dan dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Selamat pagi saya ucapkan kepada Puan Sada binti Kasiran, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Puan Zalinda binti Rahmat, SLSC Bahasa PPD Klang, rakan-rakan pembentang, ketua-ketua panitia sekolah rendah dan guru-guru sekalian. Saya Puan Kogilawani, anak perempuan senior dari SMK Kampung Jawa Klang, ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas memberi peluang kepada saya untuk berkongsi tentang teknik Canva dalam pengajaran dan pembelajaran melalui wacana revolusi 4.0 ini. Okey, saya akan present sekarang.
Okey. Okey, saya Kogilawani anak perempuan Cina, SMK Kampung Jawa Sekolah Amanah. Saya merupakan seorang ketua panitia bahasa Tamil. Okey, saya telah mengaplikasikan teknik Canva dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Tamil tingkatan 3. So saya ingin nak berkongsi pada anda semua. Okey, apa itu Canva? Okey, Canva merupakan platform reka bentuk grafik yang digunakan untuk membuat grafik media sosial, persembahan, poster, dokumen dan kandungan visual lain yang merangkumi pelbagai template. Folder template dan pengajaran mengikuti pola yang jelas, diatur dengan mudah. Terdapat 50,000 template yang kita boleh gunakan dalam Canva. Okay, pola grid yang berbeza dan paling seronok adalah yang ini tidak perlu membayar secara percuma. Okey, kenapa saya nak memilih teknik Canva ini? Okey, kepentingan Canva dalam pembelajaran online. Okey, pertama, mematuhi COPPA yang bermaksud Akta Perlindungan Privasi dalam Talian Kanak-kanak, FERPA, Akta Privasi dan Hak Pendidikan Keluarga. Okey, kita ke arah gelombang ketiga yang akan menghadapi tahun depan 2021 hingga 2025 dalam pendidikan. Di mana kita buat melalui Canva ni, kita dapat meningkatkan inovasi dalam ICT. Okey, satu pendidikan menerusi dunia maya yang kita mengalami sekarang. Revolusi industri 4.0 yang bersedia untuk menjadi generasi digital dan teknologi merupakan platform dalam pengajaran dan pembelajaran dan salah satu aplikasi teknik Canva adalah dalam platform ini. Kompetensi 12 di sini, teknik Canva merupakan satu strategi untuk menggalakkan untuk berfikir. Mencari cara baru untuk menjadi kreatif kepada pelajar. Tema tahun ini, berguru demi ilmu, bina generasi baru. So kita memperingkatkan profesional kita dan kita menyediakan diri kita dan anak-anak kita ke generasi baru. Okey, kita dalam abad ke-21, kita boleh menguasai elemen 4C yang bermaksud critical thinking, communication, collaboration dan creativity. Dan di sini guru sebagai online driver. Okey, online driver bermaksud di sini adalah teknik Canva yang kita gunakan berlaku diskusi secara online di mana teknik Canva ni memberi kerja. Melalui ini kita memberi kerja kepada pelajar melalui email Canva. Kita menerima email Canva daripada pelajar dan guru sebagai facilitator dan sebagai online driver di sini. Okey, bagaimana cara penggunaan saya dalam Canva ini? Mula pertama saya turut aplikasi Canva di App Store dan juga Google Play Store dalam peranti telefon. Okey, saya membuat pendaftaran murid-murid dalam Canva. Okey, yang pelajar bahasa Tamil tingkatan 3 SMK KJ terdapat 15 pelajar. Okey, untuk mendaftar 15 pelajar ini, saya telah menggunakan email ID mereka dalam Canva. Okey, caranya saya pergi ke Canva, pergi ke people, invite team member. Okey, melalui itu saya telah klik linknya, akan dapat link tu, saya akan copy dan saya telah memasukkan dekat sini invite team member tu. Okey, melalui invite team member yang ini kita boleh lihat semuanya ada MOE bermaksud student punya ID, yang email ID yang kita beri. Juga ada juga student menggunakan student email personal tapi saya tidak menggalakkan disebabkan mereka sudah ada email sendiri daripada KPM.
Okey, teknik Canva saya gunakan untuk menguasai kemahiran bahasa Tamil. Okey, kemahiran pertama saya gunakan kemahiran memindahkan data daripada grafik soalan kebat. Kemahiran membuat peta minda yang kreatif. Kemahiran membanding beza sesuatu tajuk karangan. Kemahiran membuat slide dan membentang hasil kerja. Kemahiran menulis isi-isi penting. Dan kemahiran berfikir kreatif. Okey. Sebelum ini saya telah memperkenalkan kepada pelajar apa itu peta minda, 8 jenis peta minda dan pelajar saya boleh mengaplikasi dan berkesan dalam PNP saya dalam waktu kelas. Tetapi dalam masa PKP ini, baru saya rasa bagaimana nak membawa pelajar ini untuk mengaplikasi. So, saya telah mengaplikasikan teknik Canva. Okey, teknik Canva. Melalui teknik Canva, saya suruh pelajar untuk membuat peta minda. So, sebelum saya mengaplikasikan teknik Canva ni, saya memberi satu soal selidik kerana saya nak menguji kefahaman pelajar tentang apa ada tak mereka mengenali teknik Canva. Hasilnya saya mengenali teknik Canva menunjukkan warna hijau tu yang tidak setuju. Memang 100% tak tahu apa tu Canva cikgu, apa tu Canva, memang tidak tahu. Dan selepas saya menggunakan kemahiran peta minda, semua kemahiran saya mengaplikasikan selama 3 bulan. Saya memberi soal selidik. Yang kedua, saya mendapati pelajar memahami Canva dan mereka boleh mengaplikasikan 8 jenis peta minda tu melalui Canva. Okey, untuk kemahiran peta minda. So, saya mengajar cara membuat peta minda mengikut tajuk yang diberi. Okey, pelajar telah memilih template dalam peta minda mengikut dan membuat kreativiti sendiri. Okey, untuk ni type mind map di ruang search. Pelbagai peta minda akan keluar. So, pelajar akan memilih peta minda yang sesuai dan mereka akan reka dengan kreativiti mereka. Okey, ini adalah hasil kerja murid yang membuat peta minda saya. Okey, terdapat yang 15 pelajar tu, akhirnya saya bangga saya boleh bagi tahu 15 pelajar tu boleh menghasilkan peta minda yang kreatif. Okey, walaupun bukannya semua orang ada kelas pertama kerana 15 pelajar tu merangkumi daripada kelas 3A, 3B, 3D dan 3E. Iaitu aras tinggi, aras sederhana dan aras yang lemah juga. Tetapi hanya mereka boleh mengaplikasikan. So, saya menunjukkan dekat sini beberapa contoh pelajar yang telah buat. Okey. Teknik Canva dalam kemahiran memindahkan data daripada grafik soalan kebat. Okey, teknik Canva ni, kemahiran memindahkan data daripada grafik soalan kebat tu dalam bahagian D, bahasa Tamil, yang merangkumi 10 markah. Kalau 10 markah tu penting, ya, sangat penting. Okey, untuk 10 markah tu sangat penting kepada seorang pelajar untuk menentukan A dan juga menentukan kelulusan. Okey, untuk ini saya telah memilih template daripada infografik untuk membuat soalan kebat. So, saya menghantar soalan tu kepada mail Canva. Okey, murid menjawab dan hantar kepada saya melalui mail Canva dan saya simpan di dalam folder kelas. Saya akan membincang dengan pelajar melalui Google Meet. Okey, contoh soalan kebat dan jawapan murid. Okey, ini telah soalan yang tadi saya kata saya pilih daripada template. Saya telah menyediakan soalannya. Okey, ini adalah hasil kerja murid saya. Okey, apa yang mudah dekat sini adalah kita type saja, kita hantar, mereka type dalam jawapannya di situ dan mereka hantar kepada kita dan kita boleh
semak terus dekat situ. Contohnya saya letak tanda jawapan dekat situ, bagus. So kita letak tahniah, bagus, semuanya ada, emoji semuanya ada, logo-logonya dalam Canva. Okay, next saya guna kemahiran membanding beza sesuatu tajuk karangan. Okey, yang ini kemahiran membanding beza dan juga kemahiran kreatif saya aplikasi melalui teknik Canva yang ini. So untuk ini saya memilih satu poster, iaitu fiction and non-fiction daripada satu poster. So saya membuat soalan membanding beza dan saya menggalakkan murid untuk membanding beza dengan gambar dan isi penting. Okey, ini yang soalan saya beri, iaitu banding beza penggunaan Facebook. Ini adalah hasil kerja murid saya. Okey, apa kita boleh lihat dekat sini adalah hasil kerja muridnya. Okey, melalui gambar mereka boleh menunjukkan perbezaan. Okey, saya zoom. Okey, boleh nampak dekat sini. Okey, gambar. Okey, emoji yang gembira menunjukkan kebaikan penggunaan Facebook. Emoji yang sedih menunjukkan keburukan penggunaan Facebook. Okey, dekat situ mereka letak gambar seorang cikgu mengajar. So kita boleh belajar melalui Facebook. Okey, dekat sini pula sebaliknya letak gambar tu edit dengan telefon, okey, dalam Facebook. Okey, lepas tu dekat sini kita boleh nampak sosial media dan mereka tulis di bawahnya isinya. Okey, lepas tu ada juga gambar bisnes. Dekat sini pula juga menunjukkan gambar bisnes yang cheating. Okey, mereka telah gambar yang menipu. So dekat sini pelajar apa yang kita boleh bagi tahu, pelajar memang boleh membuat dengan secara baik, iaitu mengikut kreativiti mereka. Bagaimana mereka letak gambar, lepas tu mereka boleh aplikasinya isinya mengikut untuk menunjukkan perbezaan. Okey, lepas tu saya telah menerangkan tentang mengaplikasi kemahiran membuat slide dan membentang. Okey, so saya telah menerangkan cara membuat slide melalui Canva. Okey, apakah perbezaannya kalau PowerPoint slide dengan Canva yang canggih ni? PowerPoint kita tahu ada pelbagai jenis warna. Cuma background tu bukannya canggih sangat yang apa yang terdapat dalam Canva. Canva-nya sebenarnya ada banyak background yang kita boleh guna. Dan lagi satu, memang saya rasa lebih kurang 10 minit saja kita boleh membuat satu slide dalam Canva. Okey, memang terlalu mudah. Okey, saya telah memberi satu tajuk dan saya menggalakkan pelajar membuat dan mail Canva kepada saya dan saya buat satu pertandingan untuk mereka dan pelajar telah membentang melalui slide presentation. Okey, ini adalah satu contoh. Okey, pelajar ini telah membuat presentation. Okey. Semua nota saya dalam latihan saya akan simpan dalam folder bahasa Tamil Canva. Okey, so untuk itu pelajar boleh mengakses melalui folder Canva tersebut. Okey, ini adalah sijil. Yang tadi saya kata ada menjalankan pertandingan. Okey, saya juga menjalankan pertandingan mereka peterminda, menjalankan pertandingan membuat slide. Okey, saya telah memberi ganjaran kepada mereka dengan memberi sijil. Okey, sijil tu bagaimana saya buat? Caranya saya buat sijil tu dalam 5 minit. Caranya, saya pergi ke template, dekat Canva, choose saja. Ada pelbagai jenis, saya choose, ikut kesesuaian saya letak, saya tulis. So, saya memudahkan kita untuk mengaplikasi teknik Canva ini. Okey, walaupun kita apply apa-apa pun, mesti juga ada sesuatu masalah timbul. Saya rasa masalah ini semua cikgu menghadapi. Okey, masalah aplikasi Canva dalam pengajaran dan pembelajaran, saya mendapati kebanyakan pelajar mengguna Canva melalui telefon ibu bapa. Kerana saya juga sekarang saya guna telefon kerana memang sangat mudah untuk guna. Okey, tapi mereka tidak dapat menggunakan apabila
ibu bapanya bekerja disebabkan bukannya anak-anak kita semua orang berada, semua orang kaya yang ada laptop sendiri, telefon sendiri, bukan? Oleh itu kita sebagai guru kita mesti perhatian kepada anak-anak kita. So saya telah memberi masa yang panjang untuk menyiapkan kerja yang diberi. Kena saya terima secara personal message daripada pelajar saya, kena beritahu dengan saya, cikgu pertandingan macam mana cikgu, saya pun nak buat tetapi mak tak ada dekat sini, saya tak boleh mengaplikasikan Canva macam ni. Saya kata tak apa, cikgu beri weekend. Okay, Saturday, Sunday pun anda boleh buat. Okay, cikgu bagi masa, lepas ibu bapa datang boleh guna. Oleh tu, akhirnya saya berjaya dapat melaksanakan. Okay, sebelum saya tamat, saya ingin nak tunjukkan tentang bagaimana penggunaan Canva. Melalui aplikasi Canva ni saya tunjukkan Okey, apabila kita klik Canva, akan keluar macam ni. Okey. So, akan keluar home, design, menu. Okey, kita pergi ke menu. So, kerana saya telah daftar, so nama saya keluar. Okey, yang tadi saya bagi tahu, Kogilani Ciniati, bermaksud ini adalah saya punya. Okey. So, dekat sini ada design, folder, application, people. Okey. Sekarang kita pergi people. Okey, sekarang saya nak mendaftar murid kelas lain. Okey, kelas tingkatan 5 bahasa Tamil. Okey, kelas tingkatan 5 bahasa Melayu. Okey, caranya macam mana? So, get invite link. Klik. So, linknya kita akan copy di sini. Okey, terus send. Lengan letak yang tadi saya beritahu ID pelajar, kita copy paste dekat sini, kita boleh terus send. Okey? Macam saya, yang ni semua saya dah send, ini adalah member-member saya. Okey, lepas tu kita juga letak, kita boleh letak folder dan kita boleh buat collection. Okey, ini adalah folder saya bahasa Tamil. Okey, ini semua karangan. So, pelajar akan melalui aplikasi Canva ni, pelajar akan boleh melihat dan boleh membaca. Dan hasil kerja murid pun saya boleh letak dekat sini. So, ini adalah contohnya. Okey. Sekarang kita pergi design. Semuanya kita boleh, dia akan auto save. Semuanya akan auto save. Okey. For example, okey, kita nak buat, kita ambil poster. Okey, kita pilih poster. Okey. Kita tengok yang ini, apa nak pilih. Okey. Contohnya, kita pilih yang ini. Okey, the benefit of fruit. Okey, so sekarang kita tukar yang ini. Terus macam tu, terus pergi ke edit, clear, kita letak buah-buahan. Okey, kita tengok pineapple. Okey, katakanlah saya tak suka pineapple ini. So, apa saya boleh buat? Terus pergi ke replace. Okey, foto. So, kita boleh klik dekat sini. Okey, saya suka strawberry. So, strawberry akan datang. So, kita klik, kita letak dan kita boleh tukar. So, memang mudah cikgu. Okay, memang mudah nak gunakan. So, memang easy. Ini adalah satu contoh dan tadi saya bagi tahu tentang apa saya buat dalam yang sertifikat itu juga. Okay, sertifikat juga kita boleh melihat, kita boleh buat dekat sini. Apa-apa kita search. Okay, sertifikat. Saya search. Okay, so saya nak buat satu sertifikat. So, saya choose. Saya suka saya nak sertifikat ini. So, kita tukar saja. Okay, jika kita klik, okay, klik yang ini, kita tak nak, kita edit, okay, yang ini kita tak nak, kita replace, okay, saya nak gambar apa? Gambar, apa-apa gambar, okay. Kalau saya upload dekat sini, apa-apa saya upload dekat sini, kita boleh letak. So, ini adalah caranya. Okay, saya rasa perkongsian saya akan memberi penjelasan pada semua guru. Dan dengan ini, saya akan stop presentation saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru. Terima kasih Puan Kogilawani atas ilmu yang cikgu kongsikan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput Puan Mageswari, anak perempuan Subramaniam, guru bahasa Inggeris SMK Kampung Jawa
dengan slot yang terakhir iaitu membina ayat dengan teknik skop. Dipersilakan. Okey, terima kasih Puan. Puan dengar? Boleh dengar. Okey. Slide saya nampak tak? Nampak? Nampak. Okay, fine. Okay. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Still pagi ya. Okay, selamat pagi saya ucapkan kepada Puan Syahada binti Kasiran, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Puan Zalinda binti Rahmat, Pegawai SISC Plus Bahasa PPD Klang, rakan-rakan pembentang, ketua-ketua panitia sekolah rendah, guru-guru serta hadirin sekalian. Saya Magiswari Subramaniam daripada SMK Kampung Jawa berbesar hati kerana diberi peluang pada hari ini untuk berkongsi tentang meningkatkan kemahiran membina ayat dengan menggunakan teknik skop. Okey, sebelum saya menerangkan teknik ini, saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang anak-anak murid saya. Okey, untuk makluman semua, murid-murid saya merupakan murid yang mempunyai masalah penglihatan dan juga mereka mempunyai masalah pembelajaran. Okey, sebenarnya responden saya adalah 4 orang. 4 orang ni, 2 orang ni menggunakan, 2 orang boleh menulis, manakala 2 orang lagi menggunakan braille. Walaupun dia menggunakan braille, tapi still boleh nampak. Dia cuma tak boleh menulis. Okey, keempat-empat murid mereka adalah murid baharu yang tamat sekolah rendah tetapi tidak pernah mengambil UPSA pun. Okey, untuk pengetahuan semua juga, saya ingin bagi tahu, okey, jika seorang murid mempunyai kad OKU masalah penglihatan, mereka automatik kena ambil ataupun kena belajar silibus aliran perdana. So, maka saya pun mengajar BM BM tingkatan 1. Okay, sebelum PKP saya mengajar BM tingkatan 1. Tapi sekarang saya mengajar BI pula. Kat sekolah kita orang memang macam tu, kadang-kadang kita orang ajar BM, sejarah, macam-macam. Kita orang dipanggil guru resource. Macam-macam subjek kita orang kena pegang, kena bimbing dia orang. So masa saya mengajar BM, saya mendapati murid-murid saya ni sangat blur dan tak dapat pun membina ayat. Apatah lagi dia orang nak buat satu karangan. So masa tu saya dapat satu teknik ni daripada, saya ada terbaca juga teknik ni dalam sebuah kit pembelajaran sokongan kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. So masa tu saya tengok teknik ni sangat menarik dan boleh aplikasi untuk anak murid saya. So saya pun cubalah aplikasi. So kita tengok apa itu teknik skop. Okay. Teknik skop ni adalah teknik yang mudah untuk membina ayat. Okay. S terdiri daripada siapa, K kata kerja, O adalah objek, P adalah perluasan. Okay, mari kita tengok apakah uraian-uraiannya. Okay. Siapa boleh dikatakan untuk manusia atau nama orang. Kata kerja, buat apa atau aktiviti yang dilakukan. Objek, benda atau perkara yang dibuat. Manakala perluasan adalah bila, apabila, di mana aktiviti dilakukan. Kebiasaannya kita akan menggunakan kata hubung. Okay, kita tengok satu contoh ayat menggunakan teknik skop. Okay. Ibu menggoreng ikan untuk makan malam. Okay. Ibu ialah siapa, menggoreng adalah kata kerja, ikan adalah objek, untuk makan malam adalah perluasan. Okey, lagi satu contoh kita tengok. Ini adalah satu gambar yang hanya ada satu kata kerja je. So sekarang kita tengok satu gambar tunggal pula di mana ada banyak kata kerja. So kita tengok yang ada saya bulatkan. Okey, ini adalah Ani menyapu sampah di kantin sekolah. Okey, Ani ialah siapa?
Menyapu adalah kata kerja, sampah objek, di kantin sekolah adalah perluasan. Okey, itu adalah teknik. Sekarang saya bagi tahu cara saya melaksanakan teknik ni untuk anak murid saya pula. Okey, pada mulanya saya tidak memberi satu gambar tunggal, cuma saya memberi kata kerja saja, gambar yang mempunyai satu kata kerja. So mereka akan bina ayat dalam jadual ini. Selepas dia orang keep on bina ayat lebih kurang sebulan, so mereka dah mahir membina ayat menggunakan teknik skop. Lepas tu baru saya cuba memberi gambar situasi pula. So setiap kali saya bagi gambar situasi, setiap murid akan diberi gambar sekeping gambar A3 ya. Sebab murid saya tak nampak, so saya biasa akan gunakan gambar A3. The same time saya akan paparkan di LCD juga. Okay, lepas tu diorang juga akan dapat satu jadual skop. Mereka akan melengkapkan jadual skop, lepas tu mereka akan membentangkannya. Okey, ini adalah salah satu contoh gambar yang saya pernah bagi kepada murid saya. Okey, biasa once dia orang dah dapat gambar ini, dia orang akan bulatkan semua kata kerja yang terdapat dalam, semua aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar. Lepas tu dia orang bulatkan, lepas tu dia orang akan tarik, dia orang akan menulis. Bagi yang murid Braille pula, saya akan ceritakan situasi dalam gambar-gambar itu. Saya akan bagi clue sampai dia orang boleh menyatakan kata kerja yang terdapat dalam gambar. Okey, benda ni masa exam, walaupun PT3 ke, SPM ke, UPSA ke, biasa murid-murid masalah penglihatan dia orang akan dapat reader. So reader akan membantu untuk menerangkan gambar. The same juga kita orang akan biasakan dalam kelas pun kita orang akan bagi clue sampai dia orang boleh bagi tahu kata kerja. So begitulah murid Braille, murid masalah penglihatan yang gunakan Braille, dia orang akan buat aktiviti macam tu. Yang rabun dia orang boleh nampak, lepas tu dia orang boleh senaraikan kata kerja. Biasa dia orang akan bulatkan dan senaraikan kata kerja. Dan dia orang akan bina ayat untuk aktiviti-aktiviti yang dia orang rasa biasa dia orang bina ayat lah. Okey, ini adalah aktiviti-aktiviti yang saya buat dalam PDPC secara bersemuka di kelas. Okey, ini adalah bagi yang PKP ni saya gunakan WhatsApp dengan Google Form. Okey, murid lebih suka menggunakan Google Form. Okey, pada asalnya saya setiap hari bagi 3 kata kerja, so mereka membina ayat dan hantar snap gambar. Ini adalah contoh yang diorang hantar. Okey, ini pada asalnya diorang hantar snap gambar, lepas tu hantarkan saya. Macam itulah yang berlaku dalam tempoh macam 2 ke 3 bulan macam tu. So lepas tu dia orang bagi tahu, cikgu saya tak dapat ambil gambar. Lepas tu dia orang kata cikgu memory full, itulah inilah. Okey, fine. Lepas tu saya buat Google Form pula. So once murid dah dapat Google Form, mereka rasa lagi seronok sebab alasannya tak payah menulis dan tak payah membraille. So dia orang suka menaip. So dia orang suka menaip, lepas tu dia orang pun hantar hasil kerja dia orang. Saya pun lagi seronok sebab senang untuk semak. Hasilnya sekarang murid saya, anak murid saya ni semua, yang 4 orang ni boleh membina ayat dengan menggunakan teknik skop. The same time diorang boleh membuat satu karangan yang pendek lah. Sekarang diorang berjaya, 4 orang ni berjaya membuat karangan yang pendek. Walaupun sekarang saya mengajar bahasa Inggeris, tapi still yang teknik skop ni saya masih juga bagi latihan macam sebagai off record saya lah. Okey. Ini adalah tulisan Braille yang pernah murid saya hantar. Sekarang murid yang gunakan Braille ni dia tidak menggunakan Braille lah, dia just type saja bagi hantar ke saya.
Okey, ini adalah beberapa contoh yang pernah murid saya buat. Ini semua yang dia pernah hantar. Okey. Skop ni saya akan memperkenalkan untuk budak BP. BP adalah masalah pembelajaran. Even though budak BP, tapi teknik ni masih diboleh gunakan untuk pelajar-pelajar yang kelas ujung. Even form 5 pun, kelas ujung pun teknik ni masih boleh menggunakan juga. Lepas tu teknik ni saya pernah tengok di FB, ada beberapa sekolah ni diorang mewujudkan sudut skop. Itu sangat menarik dan setiap hari murid melihat benda-benda ni, so diorang automatik akan biasakan diri untuk membina ayat. Lepas tu teknik, the same teknik boleh aplikasi dalam bahasa Inggeris. Sekarang saya aplikasi. So dalam bahasa Inggeris juga di mana subjek, verb dengan objek. So itu membuatkan satu ayat yang lengkap. Untuk teknik skop ni, SKO, subjek, kata kerja, objek, itu pun dah mencukupi satu ayat lengkap. Not necessary kena ada perluasan. Okay, thank you. Itu adalah presentation saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Mageswari atas perkongsian ilmu yang cikgu sampaikan sebentar tadi. Alhamdulillah selesai sudah perkongsian ilmu kita pada hari ini. Rasanya tidak lengkap majlis kita tanpa mendengar ucapan daripada pegawai SISC Plus Bahasa PPD Klang iaitu Puan Zalinda binti Rahmat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sorry. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hari ini saya rasa sangat gembira melihat pembentangan amalan terbaik PDPR, guru-guru bahasa. Mungkin ramai yang bertanya mengapa ada Haikal dalam pembentangan ini, ada guru-guru dari sekolah menengah di dalam pembentangan wacana ilmu 4.0 kita pada pagi ini. Ini adalah kerana saya cuba melaksanakan satu tindakan yang merentas unit, merentas di luar kotak, ya. Saya cuba untuk connecting the dots, ya, supaya usaha kita di daerah Kelang ini bukan semata-mata di peringkat sekolah rendah, malahan juga di peringkat sekolah menengah. Kita mesti saling bekerjasama. Dan nyata sekali pembentangan amalan terbaik pada hari ini telah membuka mata semua ketua panitia pada hari ini. Malahan ada yang mencadangkan agar apa yang dikongsikan di hari ini dikongsikan juga di YouTube. InsyaAllah saya cuba buat perkara itu kerana kita ada pakar IT dalam grup ketua panitia, dengan minta izin pembentang-pembentang supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh disiarkan juga dalam media YouTube. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pembentang yang sudi menerima jemputan kami untuk membentangkan amalan terbaik pada hari ini. Walaupun dalam short notice, tuan-tuan dan puan-puan telah membuat yang terbaik dan saya sangat bangga. Terima kasih Haikal, terima kasih Magis, terima kasih Kogi Lavani, terima kasih Ong dan terima kasih Arasu. Anda telah buat yang terbaik dan rata-rata memujinya di dalam kotak sembang. Ya, boleh tengok di kotak sembang itu mereka memuji apa yang telah anda laksanakan sepanjang PKP ini. Tahniah dan saya juga sangat bangga bahawa guru-guru bahasa di daerah Kelang bukan caling-caling orangnya, bukan kaling-kaling orangnya, ya. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada think tank yang melaksanakan projek kita pada hari ini iaitu Wacana Ilmu 4.0 Perkongsian Amalan Terbaik PDPR Guru Bahasa Daerah Kelang yang diketuai oleh Puan Zulfarita dari SK Bukit Kemuning 2. Tahniah, saya berikan tepukan kepada think tank pada hari ini. Ya, saya sangat bangga.
Cuma ada berapa lagi wacana ilmu yang kita akan buat. Just take note lah ya. Untuk pembentang pada hari ini, insyaAllah saya akan sediakan sijil penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan, simpan untuk tujuan kenaikan pangkat ya. Saya akan, kalau ikut kata saya nak sampaikan secara bersemuka. Tapi apakan daya, dalam keadaan pandemik kita sekarang, kita tidak mampu berbuat demikian. Mungkin tahun depan saya cubalah untuk jumpa personally untuk sampaikan sijil-sijil tersebut, insya-Allah. Kepada ketua panitia, saya akan kongsikan link kehadiran wacana ilmu 4.0 ini dalam grup kita. Begitu juga dengan maklum balas pada hari ini. Ya, jawab secara telus dan jujur, dan rasa-rasanya pembentang kita hari ini memang yang terbaik. Pengingatan juga kepada ketua panitia bahawa pada 26 November ini kita ada satu lagi wacana ilmu 5.0, iaitu perkongsian amalan terbaik dan pengurusan panitia menggunakan Google Classroom yang mana penceramahnya ialah Encik Rasu. Namun peserta pada 26 November ini hanyalah ketua panitia SJKT sahaja. Ya, dan kita ada think tank yang akan menguruskan projek tersebut. Pada 26 November pula, kita ada satu lagi wacana ilmu 6.0, perkongsian amalan terbaik kuadran penyelesaian masalah. Okey, pada 26 November, kita akan keluarkan surat, dan pada 2 Disember, kita ada perkongsian amalan terbaik kit celik mengarang Selangor. Jadi kita ada lagi 3 lagi wacana ilmu. So gunakan surat yang saya akan belas nanti dalam grup untuk maklumkan kepada guru besar supaya cikgu-cikgu semua boleh diberikan pelepasan selama beberapa jam untuk menghadiri dan menyertai Google Meet ini. Jadi daripada saya sekali lagi tahniah dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pembentang, kepada think tank, kepada semua ketua panitia Bahasa Melayu yang menyertai wacana ilmu pada hari ini. Semoga ilmu yang dikongsikan oleh pembentang-pembentang tadi dimanfaatkan. Tiada yang mustahil, seperti kata Cikgu Haikal tadi, tiada yang mustahil. Kita sentiasa berusaha untuk membuat yang terbaik. Saya percaya guru-guru bahasa, khususnya Bahasa Melayu daerah Kelang, adalah yang terbaik. Kelang cemerlang, kelang terbilang. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Zalinda atas ucapan sebentar tadi. Sebelum majlis berakhir, saya memohon kemaafan sekiranya ada sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Sebelum tu, saya nak cikgu-cikgu buka cikgu punya kamera untuk kita snapkan gambar. Okey, Cikgu Rasu sudah? Ya, sudah. Kak Zulfarida, ada yang tak buka video macam mana ni? Ada yang tak buka video? Buka video cikgu, nak tengok cikgu, keberadaan cikgu. Ada yang tak buka video? Tak apalah kot. Masak aku. Masak. Tak apalah kot, boleh teruskan ya. Dah pukul 11 ni. Okay, Kak sudah semua, kita sudah semua. Tak apa. Okey Kak, sudah. Okey, baik. Terima kasih semua cikgu-cikgu. Baik, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.